Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah siri ke-9. Kita dah masuk minggu yang ke-9. Dan pada hari ini kita akan masuk bab yang ke-8, iaitu bab mengenai menghindari segala maksiat bahagian 1. InsyaAllah untuk bab yang ke-8 ini kita bahagikan kepada 2 minggu. Okay? Separuh kita akan bincangkan pada minggu ini, dan insyaAllah lagi separuh kita akan bincangkan pada ulang kaji kita pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dia ada 2 bahagian. Yang pertama adalah bahagian untuk melaksanakan seluruh ketaatan, yang di mana kita dah bincangkan pada 8 minggu sebelum ini, iaitu lebih kepada kitab untuk kita beramal, suruhan untuk kita beramal, seperti untuk kita bersolat, kita berpuasa, melakukan amal kebajikan, melakukan perkara-perkara sunat, adab hari Jumaat, puasa dan sebagainya. Jadi untuk minggu ini dan minggu-minggu yang seterusnya, kita akan masuk bahagian yang kedua, iaitu adalah bahagian untuk meninggalkan segala larangan. Okay. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, okay, meninggalkan segala larangan adalah yang paling sukar. Okay. Dia kata nak tinggalkan perkara yang larangan ini sangat sukar, kerana kalau amalan taat mampu dilakukan oleh setiap orang, walaupun orang tu orang munafik ke, orang tu fasik ke, tapi dia boleh buat. Depan orang dia boleh solat, dia boleh baca Quran, dia boleh berzikir. Tetapi sedangkan meninggalkan keinginan syahwat tidak mampu dilakukan melainkan siddiqun, iaitu orang-orang yang benar. Okey. Lantaran inilah Rasulullah SAW telah bersabda, al-muhajiru man hajara as-su' wal mujahidu man jahida hawahu. Maksudnya, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan keburukan, manakala orang yang berjihad ialah orang yang berjihad melawat hawa nafsunya, riwayat Ahmad. Maksudnya kat sini ditekankan untuk kita meninggalkan keinginan kita ataupun syahwat, okey, seperti kita berjihad. Okey, jadi jihad untuk meninggalkan syahwat adalah satu jihad yang besar. Kemudian ketahuilah sesungguhnya kamu boleh menderhakai Allah dengan anggota badanmu, sedangkan ia adalah nikmat daripada Allah ke atasmu, daripada amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepadamu. Maksudnya dekat sini adalah Allah bagi kita anggota badan, adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita menyalahgunakan anggota badan tersebut untuk kita menderhakai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ruginya kita lah, Allah tak ada rugi apa-apa. Tindakanmu menggunakan nikmat kurniaan Allah dalam maksiat kepadanya ialah kemuncak kekufuran. Jadi kalau kita terlalu banyak melanggar, banyak melakukan maksiat, ia akan membawa kepada kekufuran. Khianatmu terhadap amanah yang telah dititipkan Allah kepadamu ialah puncak sikap melampaui batas. Justru anggota badanmu berada di bawah jagaanmu, maka perhatikanlah bagaimana kamu menjaga dan memeliharanya. Maksudnya Allah memberikan kita anggota dan kita berkuasa sepenuhnya untuk menjaga anggota-anggota tersebut. Mungkin kalau ada orang kata, orang Khawarij kata, saya buat macam ni sebab Allah yang gerakkan saya. Tak. Okay? Kalau dekat sini sebenarnya kita yang berkuasa penuh. Contoh macam kawan bagi kita pinjam duit, kemudian kita gunakan duit itu untuk jatuhkan dia. Macam itulah. So Allah membagikan kita anggota badan untuk kita beramal kepadanya, tetapi kita telah khianat amanah tersebut. Okay. Dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Artinya, setiap orang daripada kalangan kamu ialah pemimpin, dan kamu semua bertanggungjawab ke atas sesuatu yang dipimpinnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahawa semua anggota badanmu akan menjadi saksi ke atasmu
di hari kebangkitan dengan lidah yang fasih, lagi tajam yang akan menyingkap segala keburukanmu di hadapan semua makhluk. Jadi dia kata dekat akhirat nanti, lidah kita akan berkata-kata di hadapan semua makhluk ketika di padang mahsyar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 24, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maksudnya pada hari ketika lidah, tangan dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Yasin yang kita sedang bacakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari ini kami tutup mulut mereka serta tangan mereka yang akan berkata-kata kepada kami, dan kaki mereka pula memberi penyaksian terhadap apa-apa yang mereka telah kerjakan. Maksudnya akhirat nanti mulut kita sudah ditutup. Yang akan berkata-kata adalah anggota badan kita yang lain. Sebab apa? Sebab mulut kita ni dekat dunia ni dah banyak bercakap dah. Jadi bila akhirat nanti mulut kita akan tertutup dan anggota badan kita yang lain seperti tangan, kaki yang akan memberi penyaksian terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka wahai si miskin, peliharalah semua anggota badanmu daripada segala perbuatan maksiat, khususnya 7 anggota badanmu kerana neraka jahanam itu. Dan surah Al-Hijr laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Artinya, mempunyai 7 pintu, bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian tertentu daripada mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Semua pintu tersebut hanya ditentukan kepada anggota yang derhaka kepada Allah Ta'ala melalui 7 anggota ini. Jadi 7 anggota ini kita kena jaga, iaitu mata, lidah, kemaluan, kaki, telinga, perut dan juga tangan. Kita akan membincangkan satu persatu anggota-anggota badan ini. Yang pertama adalah mata. Mata ini diceritakan untuk apa sebenarnya? Adalah untuk memberi kita petunjuk dalam kegelapan, untuk memberi kita nur, untuk kita boleh melihat penyaksian kebesaran Allah, ciptaan Allah. Kamu memerlukan mata untuk melunaskan pelbagai keperluan kamu, dapat melihat pelbagai keajaiban dalam kerajaan langit dan bumi, serta boleh mengambil iktibar daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi mata ini kita boleh tengok sekeliling kita. Even kita tengok ulang kaji pada hari ini juga adalah nikmat mata yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi peliharilah mata kita daripada perkara-perkara yang akan membawa kita kepada lembah maksiat. Sebagai contoh, melihat perempuan yang bukan mahram. Okey. Selalu dikatakan kalau sekali tengok tak apa, banyak kali tengok tak boleh. Tapi kalau kita tengok satu pun, itu panjang pun tak boleh juga sebenarnya. Kemudian melihat gambar yang mengasyikkan dengan penuh syahwat tak boleh. Melihat seorang Muslim dengan pandangan yang hina, kita melihat orang itu ini seperti rendah darjat dia daripada kita. Kita ada sifat ethnocentric, kita rasa kita ni hebat daripada dia. Kita tengok orang lain ni lemah, tak ada apa-apa, itu pun tak boleh. Dan melihat aib Muslim yang lain. Jadi kalau kita dengar orang tu ada keaiban dia yang tersebar, kita buat apa nak sibuk-sibuk nak pergi cari? Kita dengar, kemudian kita biarkan sahajalah. Kita tak perlu nak tengok aib tersebut. Tidak perlu, tidak ada apa-apa manfaat kepada kita. Anggota yang kedua adalah telinga. Telinga ini kita tahu adalah untuk kita mendengar. Okay? Telinga ini dia sangat sensitif kan. Walaupun kita tak join jauh-jauh pun kita terdengar. Jadi atas kita lah kita nak terus dengar ataupun kita nak tutup telinga kita, atau kita switch telinga kita untuk mendengar perkara-perkara yang lain. Peliharalah ia daripada mendengar perkara yang bid'ah, umpatan, ucapan yang keji, perdebatan dalam urusan yang batil, atau kata-kata yang menyebutkan keburukan manusia. Jadi kalau perkara kita dengar benda-benda ni, kita tak cakap tau, kita mendengar sahaja. Kita dengar kawan-kawan kita mengumpat, kita dengar orang tu kutuk orang ni, kita dengar orang ni kutuk orang tu. Itu pun akan boleh membawa kita kepada perkara yang keji. Kalau kita ingat lagi kepada bahagian pertama, dia kata kita sentiasa kena jaga diri kita daripada terjerumus kepada lembah yang hina. Jadi kita kalau dengar benda-benda ini, kita macam dah atas tali. Kita nak ke
jatuh ke tempat yang buruk. Jadi daripada kita jadi tersebut, better kita jauhkan daripada orang-orang yang bercakap sedemikian. Sesungguhnya telinga sebenarnya diciptakan buatmu untuk mendengar kalam Allah Ta'ala, sunnah Rasulullah SAW, serta hikmah para pembantu agamanya. Dengan telinga kamu juga boleh mendapatkan kerajaan akhirat yang menjadi tempat tinggal sebenar dan nikmat yang berkekalan di sisi Tuhan sekalian alam dengan cara mengambil manfaat daripada ilmu. Sampai disebutkan bahawa salah satu kepentingan telinga untuk kita mendengar ilmu. Bayangkan kalau orang yang tidak boleh mendengar dengan baik, sukar untuk mereka mendapatkan ilmu. Boleh tengok channel pun, channel yang ada subtitle ataupun ada yang bahasa isyarat tersebut. Dekat TV berapa channel sahaja yang ada bahasa isyarat dan juga subtitle. Jadi kita yang ada telinga yang boleh dengar dengan baik ini, kita gunakanlah sepenuhnya untuk kita mendengar perkara-perkara yang baik sahaja, insya-Allah. Sekiranya kamu menggunakan telinga untuk suatu perkara yang dibenci, anggota yang sepatutnya memberi manfaat kepadamu akan menjadi mudarat ke atas dirimu. Benda yang baik akan menjadi buruk dan akan menjadi punca kehancuran diri kita. Jangan kamu sesekali menyangka bahawa dosa hanya buat orang yang berkata-kata dan bukannya orang yang mendengar. Dinyatakan dalam sebuah hadis, al-mustami'u syarikul qail wa huwa ahadul mukhtabin. Artinya, orang yang mendengar ialah sekutu bagi orang yang bercakap dan dia merupakan salah seorang daripada golongan pengumpat. Contoh kan, ada grup ini kat office ke, dekat rumah ke, kat kejiranan ke, tengah mengumpat seseorang. Kita cakap, tapi saya tak umpat pun. Dia yang umpat, saya dengar je. Tapi hadis Rasulullah kata bahawa orang yang mendengar juga adalah sebahagian daripada pengumpat. Anggota seterusnya adalah lidah. Lidah ni panjang juga. Berkenaan lidah, apa guna diciptakan lidah? Ia diciptakan untuk kamu berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita dah belajar zikir before ini. Sebanyak-banyaknya. Okay? Tak kisahlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Macam-macam zikir asalkan itu membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian maka apabila kamu menggunakan lidah bukan untuk tujuan yang diciptakan, sesungguhnya kamu telah, ni orang panggil sebagai kufur nikmat. Lidah merupakan anggota badan yang paling memberi kesan ke atasmu dan makhluk yang lain. Manusia tidak ditelangkupkan ke neraka melainkan kesan daripada ucapan buruk lidah mereka. Salah satu orang masuk neraka adalah kerana mulut kita. Sebab orang tua kata, kerana mulut badan binasa, pepatah Melayu. Sebab mengambil iktibar daripada nilai-nilai Islam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, inna rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifa. Artinya, sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimah bertujuan untuk membuat sahabat-sahabatnya ketawa, lalu hal itu menyebabkan dia masuk ke dasar neraka Jahannam selama 70 tahun. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya kita ni asyik buat lawak je kan. Untuk tujuan dia memang untuk nak orang tu ketawa. Jadi ini bukan perkara yang baik. Jadi kalau kita suka tengok benda-benda yang macam lawak-lawak tersebut, itu sebenarnya perkara yang tak elok. Okay? Bukanlah hidup ini dikatakan untuk kita sentiasa perlu serius 100%. Tak. Tetapi even gurauan kita juga supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ketawa kerana perkara-perkara yang tak berfaedah, perkara yang mengutuk orang lagi lah, mengumpat orang, menyebabkan kita ketawa, itu boleh membawa kita kepada neraka Jahannam. Diriwayatkan bahawa seorang tentera gugur syahid di medan perang pada zaman Rasulullah SAW. Lalu seseorang berkata, dia sungguh beruntung, dia mendapat syurga. Maka Nabi SAW bersabda, وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ كَانَ يُتَكَلِّمُ فِي مَا لَا يَعْنِهِ وَيَبْخَلُ بِمَا لَا يُخْنِهِ. Apakah yang memberitahu kamu tentang hal itu? Boleh jadi dia pernah mengatakan sesuatu yang tidak berfaedah buat diri sendiri dan bakhil terhadap sesuatu yang tidak memberi kekayaan kepadanya. Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, zaman ni, orang ni dah mati semasa berperang. Kita mati berperang je, Alhamdulillah mati syahid. Tetapi, Nabi kata, adakah kamu pasti sebab kita tahu tak orang ni kot-kot dia pernah
cakap perkara-perkara yang tak berfaedah, okey, ataupun bakhil, sifat kedekut. Dan lidah ini juga sangat bahaya, sebab itu ada banyak pepatah yang berkaitan dengan lidah. Contoh macam lidah bercabang. Kerana lidah ini boleh membawa kepada perkara-perkara yang pelbagai dosa yang macam-macam. Okey, lidah ini kita kata memang bahaya. Kalau memang terlepas cakap, bahaya. Pertama, lidah boleh menyebabkan kita berdusta. Jadi, pertama, kita jangan berdusta, menipu, okey. Walaupun sengaja ataupun bergurau senda. Walaupun kita dengan niat bergurau saja, itu tak semalam aku dapat 1 juta, tipu je, gelak kan. Itu pun tak boleh. Okey, kita jangan berdusta walaupun hanya tujuan untuk bergurau sahaja. Kerana jangan biasakan dirimu berdusta ketika bergurau, kerana ia akan mendorongmu untuk berdusta dalam keadaan sengaja. Ini dia punya hikmah dia. Okey. Mula-mula gurau, lama-lama kita buat betul-betul. Jadi kalau orang yang tak biasa menipu, kita boleh tahu kadang-kadang kan. So ini adalah perkara yang perlu kita jaga. Apabila kamu sudah dikenali dengan sikap suka berdusta, gugurlah kredibiliti kamu dan kepercayaan terhadap ucapanmu. Jadi senang kata macam inilah. Siapa orang yang menipu, orang yang berdusta, kita akan hilang kepercayaan. Sekali dia tipu, susah untuk kita percaya berkali-kali. Okay. Yang kedua, lidah juga boleh menyebabkan kita memungkiri janji. Hindari menjanjikan sesuatu perkara namun tidak memenuhinya. Contoh, esok nak jumpa pukul 5 kan. Pukul 6 tak datang, pukul 7 tak datang. Tak apalah, tak jadilah. Esok datang, esok lah, lusa lah. Itu pun sebahagian daripada mungkir janji. Sesiapa orang yang berjanji perlu ditepati. Okey. Kita jangan ingat, alah tak apa, kawan saya tu dia biasa dengan saya macam tu. Kalau biasa macam tu lagi bahaya. Maksudnya kita dah biasa mungkin janji lah. Okey. Kerana hal ini dikatakan dalam sebagai salah satu tanda nifak dan akhlak yang buruk. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad, "Salasun man kunna fi fahuwa munafiq wa in sama wa salla man idza haddatsa kadzab wa idza wa'ad akhlaf wa idza tumina khana." Artinya, 3 perkara yang ada pada diri seseorang, maka dia adalah munafik walaupun dia berpuasa dan solat. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianati. Inilah hadis yang sangat popular. Maksudnya, orang mungkir janji ini, dia solat, dia puasa, tetapi dia still memungkiri janji. Kita boleh kata, orang ni orang yang selalu solat, orang yang selalu berpuasa, selalu buat amal ibadat, dia tak pernah menipu ni. Tak semestinya. Okay. Yang ketiga, lidah juga boleh menyebabkan manusia mengumpat. Peliharalah lidahmu daripada mengumpat. Dalam Islam, mengumpat lebih buruk daripada 30 kali zina. Demikianlah yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Maksud sebenar mengumpat ialah kamu menyebutkan perihal seseorang akan sesuatu yang dia tidak suka jika mendengarnya, meskipun apa yang kamu katakan adalah benar. Kamu dikira seorang pengumpat yang zalim. Jauhi umpatan ahli ibadah yang hipokrit, iaitu kamu memahamkan maksud suatu ucapan secara tidak langsung dengan berkata, "Semoga Allah memperbaiki dirinya kerana apa yang dia lakukan telah membuatkanku bersedih dan berduka cita. Kita mohon kepada Allah agar memperbaiki diri kita dan dirinya." Sesungguhnya 2 keburukan terhimpun dalam ucapan ini, iaitu pertama, mengumpat apabila kefahaman terhasil daripadanya, dan kedua, mencucikan diri sendiri dan memujinya dengan cara menyatakan kesalahan dan mendoakan kebaikan seseorang. Sebagai contoh macam inilah. Even orang ahli masjid pun, ahli surau pun boleh mengumpat. Contoh dia pergi masjid, dia nampak member seorang ni kan. Lepas tu member tu mungkin dia solat tiba-tiba seluar dia terkoyak. Lepas tu dia pergi umpat. Apalah dia tu pakai seluar koyak, orang pakailah elok-elok sikit, pakai jubah macam aku ke. Dah tahu nak solat kat masjid kan. Walaupun dia cakap pasal benda-benda sebegitu, tetapi itu juga dikira sebagai sebuah umpatan. Semoga kita terlindung daripada sifat demikian. Okay, sebab kita kutuk orang dan kita nak kata kita ni best, kita ni baik. Jadi itu juga adalah satu benda yang tidak baik sebenarnya. Tetapi seandainya maksud di sebalik ucapanmu, semoga Allah memperbaiki dirinya, ialah doa, maka doakan untuknya secara sembunyi, walaupun dia telah menyebabkan kamu bersedih. Contoh, kalau betul kita ikhlas
kita tak perlu cerita kat orang. Kita just berdoa, semoga selepas ini dia boleh solat dengan sempurna. Semoga selepas ini dia pakai pakaian yang lebih baik. Macam itu, alhamdulillah, bagus. Kita ikhlas. Tetapi kalau kita cerita kat orang, itu sudah membawa kepada satu bentuk umpatan. Tindakan kamu menzahirkan kesedihan terhadap dirinya itu sudah dikira membuka aibnya. Okay. Memadailah firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut bagimu sebagai penghalang terhadap dosa umpatan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah ada daripada kalangan kamu mengumpat orang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah meninggal? Pasti kamu akan membencinya. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Maksudnya dekat sini, ini kita biasa dengar lah orang kata, orang yang mengumpat ini, dia punya buruk tu macam memakan daging saudaranya sendiri. Ini adalah dalam surah Al-Hujurat, dalam ayat Quran sendiri. Allah mengutuk orang-orang yang suka mengumpat. Sesungguhnya Allah telah mengumpamakanmu dengan pemakan daging mayat, maka sepatutnya kamu menjauhi perbuatan mengumpat itu. Suatu perkara yang boleh menghalangmu daripada mengumpat kaum muslimin jika kamu fikirkannya, iaitu perhatikan dirimu sendiri. Adakah kamu mempunyai keajaiban yang boleh dilihat atau tersembunyi? Adakah kamu merupakan pelaku maksiat secara sembunyi ataupun terang-terangan? Jadi bila kita nampak benda yang aib orang, yang tak elok, kita tengok diri kita sendiri. Kita ada tak benda-benda yang mungkin kita buat orang tak tahu? Jadi kita kena tengok diri kita sendiri before kita tunjuk orang lain. Sebab apabila kita sedar hal itu, kita pun akan sedar bahawa kita juga adalah seorang manusia yang lemah dan kita ada melakukan kesilapan. Kerana kita tahu manusia tidak ada yang maksum. Okay? Setiap manusia ada kesilapan kecuali nabi-nabi yang diberikan inilah kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kalau kita tengok orang tu sesuatu ataupun kita nak mengumpat ataupun kita terdengar umpatan, cara nak elakkan umpatan tersebut adalah untuk kita lihat diri kita. Aku pagi tadi ada buat salah juga, aku pergi potong lane orang. Tapi nasib baik orang tak tahu. Jadi elok kita elakkan daripada umpatan. Seandainya kamu melihat kepada luar dan dalam dirimu, lalu kamu pun tidak menemui suatu aib dan kekurangan pada sisi agamamu maupun dunia, ketahuilah bahawa jahilmu terhadap segala aib sendiri adalah seburuk-buruk kebodohan. Dia kata orang yang paling buruk bodohnya adalah kasar kat sini. Bahawa dulu cakap pasal orang tetapi dia tak tengok aib dia sendiri. Kan? Duk kutuk orang tu, ya apalah ni. Tapi aib sendiri dia tak tengok. Macam seolah-olah dia tak tahu. Okey. Allah mahukan kebaikan pada dirimu, maka Allah akan menjadikan kamu dapat melihat aib dirimu. Tapi saya yakin sebenarnya seseorang itu dia tahu aib diri masing-masing. Okey. Cuma kadang-kadang dia cover sahaja. Jadi kalau kita tahu aib kita, kita kena ambil ibrah daripada tersebut. Bila tengok aib orang, aku pun ada aib, jadi better aku senyap je lah daripada cakap macam-macam. Okey. Sikap kamu melihat diri sendiri dengan pandangan rela dan puas hati merupakan puncak kedunguan dan kebodohanmu. Namun jika kamu bersikap jujur pada sangkaanmu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Dan jangan rosakkan dengan mencela manusia dan memburukkan kehormatan mereka, kerana perbuatan tersebut termasuk dalam sebesar-besar keaiban. Okey. Seterusnya, yang keempat, lidah juga menyebabkan kita suka berhujah, berdebat dan membantah orang lain bercakapan. Ini kita selalu tengok dekat, bukan sahaja secara fizikal tapi mungkin juga di dalam media sosial. Di mana perbuatan sedemikian merupakan tindakan yang menyakitkan hati, memperbodohkan dan mencela maruah orang yang sedang berkomunikasi denganmu. Pada masa yang sama, hal ini sebegini mengandungi pujian terhadap diri sendiri, menganggapnya suci, okey, dan dengan kelebihan pada kebijaksanaan dan ilmu. Ia turut menjadi pemusnah kehidupan kerana kamu tidak berdebat dengan orang jahil, melainkan ia pasti menyakitimu. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Man tarakal mira'a wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhik, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Artinya, sesiapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia berada di pihak yang salah,
maka Allah akan mendirikan sebuah rumah baginya di tepian syurga. Sesiapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di pihak yang benar, maka Allah akan mendirikan sebuah rumah baginya di kawasan tertinggi dalam syurga. Riwayat Al-Tirmizi. Maksudnya, ini adalah suruhan untuk kita meninggalkan perdebatan. Okay? Contohlah, kalau kita berdebat dalam parlimen tu tak ada masalah sebab itu adalah kita punya tanggungjawab, amanah kita. Tetapi ini berdebat dengan orang yang memang suka menegakkan benang yang basah. Okay? Satu lagi, nak tengok orang yang suka berdebat, suka berhujah macam ni. Entahlah dia tu. Aku macam ni, aku tahu tak, aku semalam macam ni. Patut macam ni, aku gini. Kalau dia terlalu banyak keakuan, atau kita pernah bercakap and kita banyak menyebut aku macam tu, aku macam ni, untuk menunjukkan bahawa kita ini bagus, kita kena berhati-hati. Okay? Sebab kalau kita berhujah dengan orang sebegini, dia je yang betul, kita semua salah. Okay? Sebagai contoh, saya ambil satu sikap etnosentrik yang ada dalam kalangan masyarakat barat. Okay? Dia melihat bahawa apa yang dilakukan oleh orang barat semua betul. Sebagai contoh, makan pakai tangan. Orang barat makan pakai sudu garfu. Betul lah cara macam ni. Tangan ni pengotor. Padahal kita tahu bahawa sunnah Rasulullah untuk makan menggunakan tangan. Tapi kalau kita berdebat dengan orang macam itu, kita akan menang ke? Tak. Kita akan kita pula yang jadi bodoh. Macam itulah secara kasar. Baik kita tinggalkan perdebatan yang sedemikian. Dan jangan kamu biarkan syaitan memperdayakanmu sambil berkata kepadamu, tegakkan kebenaran dan jangan bersikap lemah lembut. Contoh kita lihat dekat sosial media. Okay? Kalau kita berdebat dalam tu, dia tak habis. Okay? Orang tu balas, orang ni balas. Orang tu balas, orang ni balas. Jadi kalau kita salah, kita stop. Even kita betul pun, kita stop. Sebab kita tahu bahawa orang ni memang tak akan dapat menerima perkara yang benar. Dia je yang betul. Jadi better kita tinggalkan. So kita pun tak sakit hati. Ni bila kita melayan, kita lagi sakit hati, kita pula stres kan. Jadi kalau jumpa yang orang macam ni, sama ada secara fizikal ataupun secara dalam media sosial. Okay? Kalau kita nampak dia ni memang jenis yang memang takkan salah, kita tinggalkan dia. Last-last dia sakit hati kan. Nanti dia akan katalah, salah lah tu, sebab tu senyap kan. And then last-last dia yang akan jadi bodoh sebab bercakap seorang-seorang. Jadi biarkan dia bodoh seorang-seorang dan jangan biar kita jadi bodoh macam dia. Dan kalau kita lihat dekat sini, cara untuk kita bercakap adalah melalui nasihat. Kerana nasihat itu mempunyai sifat dan keadaan yang tersendiri. Sikap lembut dan belas kasihan amat diperlukan dalam nasihat. Jika tidak, ia boleh menjadi pendedahan aib orang lain. Selalunya bila kita start untuk berdebat, dia akan start untuk menyerang peribadi. Okay? Dan masing-masing akan menghebohkan aib masing-masing. Yang kelima, memuji diri sendiri. Yang ini berkaitan yang saya sebutkan tadi. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Najmu, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Artinya, janganlah kamu menganggap dirimu bersih daripada dosa. Dialah yang lebih mengetahui sesiapakah yang paling bertakwa. Seorang hukama ditanya, apakah kejujuran yang sangat buruk? Beliau menjawab, pujian seseorang terhadap diri sendirinya. Kalau pepatah Melayu, kita kata angkat bakul sendiri. Yang baru lagi, tekan lift sendiri kan. Oleh itu, jangan membiasakan diri melakukan sedemikian. Okay? Jangan kita suka puji sendiri. Aku cantik, aku handsome, aku kaya, aku yang paling bijak. Okay? Jika kamu hendak tahu bahawa pujian ke atas diri sendiri tidak menambah pandangan hormat manusia terhadapmu, tetapi mereka melihat, mereka lebih membenci macam inilah. Kalau kita lihat orang yang suka memuji diri, last-last kita pun naik menyampah kan. Itu adalah sifat manusia. Bila kaya sikit, puji diri. Bila berjaya sikit, puji sendiri. Okay? Biar orang lain puji tak apa. Tapi jangan kita puji diri sendiri. Walaupun kita rasa kita hebat, kita cuba menahan diri daripada kagum kepada diri sendiri. Okay? Yang keenam, melaknat. Hindari daripada melaknat suatu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sama ada haiwan, makanan ataupun seseorang. Jangan pula kamu menuduh secara pasti seseorang daripada kalangan ahli kiblat kepada syirik, kufur atau nifak kerana yang mengetahui secara rahsia adalah Allah Ta'ala sahaja. So, kita jangan campur urusan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh melaknat. Okay?
Bahkan sekiranya kamu tidak pernah melaknat iblis semua hidupmu dan lidahmu tidak sibuk menyebut perihal ini sekalipun, kamu tetap tidak akan ditanya dan disoal tentang pada hari kiamat. Contoh, kau ni tak pernah kutuk, tak pernah laknat iblis kan? Benda itu adalah bukan amalan. Okey? Tak ada masalah. Jangan sesekali mencerca sesuatu makhluk Allah Ta'ala kerana Nabi Muhammad SAW tidak pernah langsung mencela makanan yang tidak enak. Jangan kita makan, makanan ni tak sedap, apa tak sedap pun kita stop makan. Jangan kita kutuk-kutuk makanan tu. Rasa macam, tahu tak rasa macam bau busuk ni. So kita jangan cakap macam sedemikian lah. Yang ketujuh, mendoakan keburukan ke atas orang lain. Doa tu dah baik, Alhamdulillah. Tapi kita doa keburukan orang lain. Pelihara lidahmu daripada mendoakan keburukan ke atas seseorang makhluk Allah Ta'ala. Jika dia menzalimimu, serahkan sahaja urusan itu kepada Allah Ta'ala kerana dinyatakan dalam sebuah hadis, Innal mazlum la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ah summa yabqa lizzalimi fadlu indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Maksudnya, sesungguhnya orang yang dizalimi mendoakan keburukan ke atas orang yang menzaliminya sehingga dia kedua-duanya setimpal. Kemudian orang yang zalim itu mempunyai lebihan untuk dia menuntut hal itu daripadanya pada hari kiamat. Jadi, kalau kita mendoa keburukan kepada orang lain, nanti ke hari kiamat, orang tersebut boleh tuntut daripada kita. Contoh kalau kita dizalimi, okay? Cukuplah kita berdoa dan merayu kepada Allah dan biarlah Allah yang decide, okay? Apa hukuman yang akan dikenakan kepada orang tersebut. Ada orang mencela dan memaki Hamun Al-Hajjaj. Lalu seorang salah berkata, Allah pasti akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang mencela Al-Hajjaj dengan lidah mereka. Sebagaimana Allah telah menghukum Al-Hajjaj dengan sebab orang yang pernah dizaliminya. Kita kena yakin bahawa orang yang menzalimi kita akan mendapat balasan. Cukup. Okay? Walaupun kita betul ataupun salah, kita kena cukup. Tapi kalau orang tu betul, kita tak berhati, kita doa orang tu supaya jatuh. Tengok orang tu berjaya sikit, walaupun dengan cara yang betul, kita doa orang tu perniagaan dia jatuh. Biar dia miskin. Itu adalah perkara yang perlu dielakkan. Dan terakhir pada untuk hari ini adalah memperolok-olok, mengejek dan menghina manusia. Jaga lidahmu daripada perbuatan ini ketika serius dan bergurau kerana ia boleh mencemarkan air muka, menjatuhkan wibawa, mengundangkan keresahan serta menyakitkan hati. Sebab itu ada cerita pengembala kami dengan kambing tu kan, yang dia tipu bahawa kambing dia kena makan dengan serigala. Jadi last orang tak percaya, dia punya kambing kena makan. So benda ini juga akan membawa kepada pertengkaran. Start daripada olok ejek akan membawa kepada pergaduhan. Alah, kau dah lah pakai kereta wira je, kau dah lah pakai kereta ninja, last bergaduh. Okay. Semua perkara yang disebut tadi adalah sejumlah keburukan lidah. Tiada sesuatu yang dapat membantumu daripada bahaya lidah selain beruzlah atau sentiasa berdiam diri, kecuali sekadar keperluan. Okay? Jadi jangan kita perolok, ejek ini, walaupun kita ejek dia. Kata ayam, tak boleh. Kalau dia tak suka, tak boleh. Ataupun kata dah lah pendek, dah lah buruk, dah lah gemuk. Itu adalah kata-kata yang menghina manusia. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena elakkan. Dan yang paling baik adalah untuk kita diam. Okay? Sebab dia macam ni lah. Selalu orang kata, orang yang banyak bercakap, dia lebih banyak untuk melakukan kesilapan. Jadi lebih baik kita diam. Sebagai contoh, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meletakkan batu dalam mulut untuk menghalangnya daripada bercakap perkara yang tak perlu. Sahabat Nabi Abu Bakar letak batu dalam mulut supaya tak bercakap, biar lidah dia berat. Okay? Dia mengisyaratkan ke mulutnya dan berkata, inilah yang memasukkanku segala jurang kebinasaan. Sebab lidah ini adalah antara anggota yang paling mudah untuk menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Apabila kamu berjaya mendapati yang halal, berusahalah pula untuk menghadkannya di bawah had kenyang kerana kekenyangan boleh mengeraskan hati. Okay? Sama juga macam perut. Perut ini untuk kita makan, tetapi jangan sampai kita mengharamkan benda tersebut. Sebab kita makan makanan yang halal, tapi kalau kita sampai membazir terlalu banyak makanan, ia akan menjadi haram. Mencari yang halal adalah fardu ke atas setiap Muslim. Beribadah dan menuntut ilmu, namun memakan yang haram umpama membina binaan di atas lunggukan sampah. Apabila kamu berasa cukup sepanjang tahun hanya dengan memakai baju yang kasar,
serta siang dan malammu dengan 2 keping roti yang diperbuat daripada gandum berkualiti rendah dan meninggalkan keinginan merasai hidangan yang lazat, nescaya apa yang mencukupi tadi masih tidak menghalangmu untuk mencari yang halal. Sedangkan perkara yang halal itu banyak. Kamu tidak dituntut untuk menyelidiki urusan-urusan yang tersembunyi, tetapi kamu hendaklah mengelakkan harta yang kamu ketahui seperti haram, atau kamu menyangka dengan yakin bahawa harta tersebut adalah haram melalui petunjuk. Hal ini demikian kerana seseorang yang kamu tahu kebanyakan hartanya tadi adalah haram secara pasti, lalu kamu ambil daripadanya sekalipun dipastikan ia daripada sumber yang halal walau sedikit, ia tetap haram kerana sangkaan tersebut lebih kuat. Okay? Kami telah sebutkan pelbagai pintu masuk kepada perkara syubhah, halal dan haram dalam suatu bahagian khusus dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh itu, carilah perbahasan tersebut kerana mengetahui dan menuntut yang halal adalah fardu ke atas setiap Muslim, sama seperti solat 5 waktu. Jadi, kalau kita nak tengok detail lagi kepada perkara ini, kita boleh baca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi, untuk hari ini kita dah bincang beberapa anggota sahaja sebab dia agak panjang, terutamanya bab-bab lidah. Kenapa bab lidah paling panjang? Sebab lidah lah paling mudah untuk menyebabkan kita masuk api neraka. Okay? Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung dengan anggota-anggota yang lain pada minggu hadapan. Jadi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.